Sebelum dalam Malaysia hari ini. Fariha ni setia apa yang setianya? I YTS yang teramat setia. Gitu. Saya cukuplah yang setia sahaja sebab andalah yang menilainya. Baik, kita semuanya sebenarnya setia kita ada tetamu yang amat setia. Kenapa kita memanggil beliau ini sebenarnya kita nak berkongsi berkenaan dengan kesiapsiagaan bencana negara. Yang ini baru saja dilancarkan melalui program Keluarga Malaysia Siap Siaga Bencana ini sempena dengan Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2021. Ya, kita bercakap tentang SIDAT ni. SIDAT ni sebenarnya dah lama dah, dari tahun 2006 tak salah saya. Dah 15 tahun Faria. Jadi mungkin ada pendekatan masyarakat sekarang ini mungkin tidak mengetahui ataupun yalah kita kenalah dengan keluarga Malaysia sekarang ni kan. Jadi kita nak melibatkan pihak komuniti bersama-sama untuk kita nak mengharungi bencana-bencana negara ni. Bukan saja air pasang besar ni, malahan dekat Malaysia ni banyak lagi antara bencana-bencana lain kan. Baik, kita terus kenalkan tetamu kita di studio yang amat setia, Pesuruhjaya Pertahanan Awam Lokman Effendi Ramli KSD, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Bahagian Pengurusan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Assalamualaikum. Kita tiba-tiba takut pula. Tuan masih lagi setia menunggu. Masih lagi setia menunggu kan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fariha Fazli kerana pagi ini menjemput kami untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan SIDAT ataupun SIDAT Keluarga Malaysia. SIDAT ni sebenarnya nama pendek. Nama panjang dia berasal daripada Civil Defence Emergency Response Team. Keluarga Malaysia lah dalam konteks Keluarga Malaysia ni. Jadi dia sebenarnya adalah satu pasukan bantuan ataupun satu pasukan tindakan kecemasan. Okey. Jadi dia ni sebenarnya adalah satu inisiatif kerajaan yang melalui Angkatan Pertahanan Awam Malaysia diwujudkan di komuniti setempat. Jadi benda ni sebenarnya adalah selaras dengan aspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah berkenaan dengan keluarga Malaysia. Jadi sebenarnya kalau benda ni juga menjadi suatu komitmen yang tinggi di peringkat Yang Berhormat Menteri Tugas-Tugas Khas sendiri, Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad. Baru-baru ni saja saya sempat bersama dengan Yang Berhormat Menteri ke Mersing, di mana Yang Berhormat Menteri telah melancarkan SIDAT Keluarga Malaysia di Mersing. Sebanyak 8 mukim yang terlibat dalam pelancaran tersebut. Dan insya-Allah pada 11 hari bulan nanti di Ibu Pejabat Pertahanan Awam Malaysia akan diadakan majlis penyerahan penubuhan SIDAT Keluarga Malaysia. Baik. Bila cakap tadi adalah pemukim di mana? Di Mersing. Di Mersing saja. Jadi kita nak tahu juga sebenarnya berapa banyak dah SIDAT yang telah ditubuhkan di Malaysia dengan untuk keluarga Malaysia ni. Okey. Kalau kita bercakap tentang SIDAT ni sebenarnya komponen dan SIDAT itu sendiri sebelum ni, seperti mana kata saudara kita tadi itu, sejak 2006 sebenarnya, dia ada SIDAT yang ditubuhkan di premis kerajaan. Dia ada SIDAT yang ditubuhkan di premis swasta, di NGO sendiri dan di dalam komuniti. Jadi termasuk SIDAT Keluarga Malaysia ni ialah segmen di bawah SIDAT Community. Jadi kalau dirangkumkan semua sekali itu, setakat ini kita telah pun ada sebanyak 213 SIDAT di seluruh negara. Kita nak tahulah antara fungsi-fungsi SIDAT ni. Sebab yalah kita pun sekarang ni dah pun menghadapi fenomena air pasang besar dan mungkin ada lagi bencana-bencana yang akan datang. Jadi nak tahulah andai kata kalau kita ni rasa macam berminat juga kan nak menjadi SIDAT ni, mungkin boleh permulaan nak kongsikan tentang fungsi dulu, fungsi SIDAT ini. Okey, fungsi SIDAT ni dia macam ni. Saya buat analogi lah. Contohnya kalau katakan kita dalam keadaan terdesak, kita golongan terkesan disebabkan oleh musibah. Siapa sebenarnya yang kita mengharapkan dapat menolong kita? Sudah tentulah orang yang paling hampir yang boleh memberi respon ataupun bantuan kecemasan dengan segera. Jadi konsep SIDAT ni begitulah. Maksudnya dia adalah satu kumpulan yang dah siap siaga yang boleh memberi bantuan kecemasan pada bila-bila masa diperlukan. Jadi kalau signifikannya kalau dia dah berada di dalam masyarakat dekat dengan kita, siapa saja yang terkesan dilanda musibah kemalangan, dah ada kumpulan yang boleh untuk respon sebelum agensi penyelamat sebenar datanglah. Jadi dia dulu yang dapat memberi bantuan. Kita melihat bagaimana bila
melihat sebuah kumpulan ni perlunya ada latihan dan sebagainya, betul tak? Jadi kita nak tahu sebenarnya apakah peranan APM sendiri untuk menyokonglah SIDET ini. Okey, terima kasih. Dari segi secara overallnya, secara globalnya, macam APM sendiri ni kita ada pelan strategik kita. Kita memang dalam pelan strategik kita ni kita mensasarkan sebilangan daripada rakyat Malaysia ni diberi ilmu pertahanan awam. Kita latih dia. Apabila dia tahu tentang ilmu pertahanan awam, ilmu menyelamatkan diri, ilmu memberi kecemasan, dia sendiri ni dah boleh menyelamatkan diri dia sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Dalam konteks SIDET, keluarga Malaysia pula, apabila kita tubuhkan SIDET ni, kita kena bagi dia latihan. Sebab sebelum dia berupaya memberi pertolongan kecemasan ataupun terlibat dalam operasi menyelamat, dia ni perlu dilatih. So dalam konteks ini, APM sebenarnya, kita ada modul-modul latihan yang kita berikan. Satunya kita bagi asas ilmu pertahanan awam. Kemudian kita bagi asas pertolongan cemas. Kita bagi asas bagaimana menghadapi kebakaran contohnya. Asas macam mana nak menyelamat di air. Itu antara modul-modul yang kita ada. Malah dia ada juga modul yang mana boleh memberi pengetahuan kepada dia macam mana nak mengendalikan bencana itu sendiri. Contohnya kita ada simulasi. Simulasi bila berlakunya bencana, apa yang perlu dibuat. Dia pun boleh masuk dalam modul tu untuk dilatih, diberi pengetahuan sebelum beroperasi. Betul. Sebenarnya untuk memberikan bantuan atau pertolongan ini, ianya harus digandingkan banyak pihak sebenarnya, daripada pihak agensi kerajaan, NGO, khususnya pihak APM dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat pun bersama-sama sebenarnya ada membantu juga. Kali ini kami nak bawakan ini pihak keselamatan Jabatan Bomba dan Penyelamat khususnya di Negeri Selangor yang ada membuat program iaitu di Sungai Pertak, Kuala Kubu Baru. Jadi kita lihat usaha mungkin menyelamat, ataupun simulasi bantuan yang diberikan. Jom kita saksikan. Keputusan kerajaan memberi kebenaran kepada mereka yang menerima vaksinasi lengkap untuk melakukan pergerakan rentas negeri bermula 11 Oktober lalu sememangnya menjadi perkara yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Peluang ini sudah pasti dimanfaatkan sebaiknya untuk bercuti bersama-sama keluarga di samping membantu mengurangkan tekanan ketika fasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang lalu. Dalam kegairahan melakukan aktiviti pelancongan dan riadah, orang ramai cenderung untuk alpa tentang isu keselamatan di kawasan berisiko. Dengan mengambil pendekatan keluarga Malaysia, prihatin dengan keadaan semasa, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor mengadakan kempen keselamatan di air bertempat di kawasan tumpuan ramai Kuala Kubu Baru, Selangor. Tempoh perjalanan selama 1.5 jam dari Kuala Lumpur, Kuala Kubu Baru juga cukup terkenal dengan panorama dan keindahan alam semula jadinya. Air terjun Sungai Pertak menjadi tumpuan pengunjung untuk berkelah dan bermandi manda, terutama pada hujung minggu. Seramai 15 anggota bomba terlibat menyertai kempen ini dan diketuai oleh Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba, Nur Azam Khamis, yang bertujuan memberi kesedaran tentang langkah-langkah keselamatan di air. Pada masa sekarang kita dapati trend kemalangan yang melibatkan aktiviti air semakin meningkat. Dan pada masa kini pun kita dapati keadaan musim bulan ini dan akan datang adalah musim hujan. Jadi kita menjalankan aktiviti keselamatan di air bagi untuk menyedarkan masyarakat yang berkunjung ke kawasan-kawasan rekreasi yang melibatkan air sentiasa berwaspada dan dapat memastikan keselamatan keluarga atau diri sendiri berada dalam keadaan yang selamat dan terjamin daripada segala bencana di air. Taklimat ringkas terlebih dahulu diberikan oleh penolong penguasa bomba, Muhammad Yunus Jamas, kepada pengunjung sebelum memulakan aktiviti seterusnya. Bagi memastikan tuan-tuan bermain di kawasan air ini, tuan-tuan kenalah memastikan air terjun di belakang kita ini, airnya sentiasa berada dalam keadaan baik. Jika tuan-tuan nampak langit agak gelap di bahagian atas, kita mempunyai risiko arus deras ataupun kepala air.
Selain daripada itu juga, tuan-tuan boleh lihat perubahan di dalam kawasan air. Air menjadi buih-buih ataupun air menjadi keruh. Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor baru saja selesai memberikan taklimat kepada para pengunjung di sini tentang langkah-langkah keselamatan ketika berada di sungai ataupun air terjun. Dan kini mereka akan melakukan simulasi menyelamatkan mangsa lemas menggunakan Recycle Light Water Rescue Equipment Reward atau menggunakan barangan terpakai yang disediakan di sini. Lari guys! Guys! Cepat guys! Satu guys! Danger clear! Respond serap! Hello! No response! Go ahead! 999! Open airways! Airway clear! Look, listen and feel! Sabar, slow breathing, cepat! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Recovery position! 5, 6, Menurut Nur Azam, kadar kematian akibat lemas adalah lebih tinggi berbanding kadar kematian akibat kebakaran. Justru, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor memperkenalkan inisiatif reward ini dalam usaha mengurangkan kadar kes lemas di kawasan rekreasi. Recycle Light Water Rescue Equipment Reward merupakan peralatan kita semula seperti tayar dan botol yang disediakan di beberapa kawasan sungai dan air terjun untuk digunakan ketika waktu kecemasan. Pada hari ini kita menjelaskan kepada mereka kaedah-kaedah untuk menggunakan peralatan ini dan kaedah-kaedah untuk menyelamatkan diri jika berlakunya bencana di air. Dan kita juga menunjukkan pada mereka kaedah untuk menyelamatkan mangsa yang lemas pada peringkat awal sebelum pihak keselamatan tiba ataupun pihak ambulans tiba, di mana mereka boleh melakukan CPR kepada mangsa yang lemas ataupun yang telah berjaya diselamatkan oleh para pengunjung. Kita juga ingin memaklumkan kepada masyarakat supaya dapat mengikuti pameran yang akan Jabatan Bomba pamerkan, iaitu pada 11 hingga 13 November 2001 di Kuala Lumpur. Baik, itu simulasi yang dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat kan. Dalam pada kita seronok-seronok tu, kena tengok langkah-langkah keselamatan apa yang kita tahu. Tapi tadi bicara juga dengan tuan kan, anda kata kalau terjadinya macam tu, orang yang pandai berenang pun kadang-kadang boleh lemas juga tuan? Yes. Itu kadang-kadang tu kena buat apa dulu tuan? Dia biasanya kalau macam apa yang ditunjukkan dalam simulasi itu kaedah yang betul lah. Maksudnya kalau the most important, kalau kita ada alat yang kita boleh gunakan, macam tadi pelampung. Jadi bila dia melihat kejadian begitu, dia lempar dulu pelampung. Saya percaya yang kat belakang tu semua pandai berenang tu, tapi dia menggunakan kaedah yang betul, gunakan pelampung dulu. Jadi sebab orang yang dilanda lemas ni contohnya, yang lemas, dia ni nak berpaut pada apa saja yang dia ada. Jadi kalau kita pergi, mungkin silap-silap kalau kita tidak kuat, kita pun turut sama, dalam keadaan yang sukar. Jadi kita gunakan pelampung, kadang-kadang kita tali pun kita boleh guna, kayu pun kita boleh guna supaya dia boleh berpaut dan kita tarik dia. Dari kaedah yang terbaiklah. Tapi kalau kita lemas, yang paling penting jangan panik. Kita cakap jangan panik. Yes. Tapi kita tak tahu di situasi tu macam mana kan. Kadang orang tu yang dalam tu dah panik dulu. Ya, kan. Tak apalah sebenarnya. Kita kalau boleh elakkanlah sekarang ni, musim-musim monsun timur laut ni, untuk kita melakukan aktiviti riadah di air. Okey. Kita sambung perbincangan kita. Itu antara simulasi. Dan tadi Tuan Loman juga ada mengatakan bahawa macam SIDAT ni memberikan latihan, terutamanya macam pertahanan awam sendiri kan. Jadi berapa lama sebenarnya tempoh latihan tu yang perlu diberikan kepada mereka agar mereka betul-betul mahir dengan latihan yang diberikan?
Okey, kalau kita dalam konteks sided keluarga Malaysia, biasanya apabila kita dah buat suatu pelantikan, penubuhan tu, kita biasanya bagi minimum tempoh latihan ni 8 jam lah. Okey, itu asas saja yang tahu. Asas saja. Tapi untuk tujuan dia menyelamat, dia perlukan lebih daripada itulah. Mungkin 16 jam, mungkin 32 jam. Sebab kita ada modul-modul dia. Modul pengenalan, modul asas, modul kemahiran, advance, kita ada level-level dia. Jadi lagi banyak kemahiran dia yang dia ada, lagi confident, lagi berkeyakinan dia untuk terlibat sama dalam pengoperasian. Tuan, sekarang ni selain daripada kita beriadah di air kan, main aktiviti air dan sebagainya, tapi kita lihat sekarang ni kebanyakan daripada kita ramai yang suka aktiviti hiking ni. Kan, kita kena tahu juga apa antara mungkin faktor-faktor keselamatan yang kita harus tahulah. Anda kata kita ni nak pergi hiking ataupun mendaki ni, Tuan. Okey, yang paling penting sekali kalau orang nak hiking ni sekarang ni nak kena dapatkan permit kan. Kalau kita nak masuk ke tempat tertentu, kita kena ada permit. Tujuan dia itulah sebab pengesanan. Maksudnya kalau kita tak lapor diri kepada, kita tidak dapat kelulusan tu, orang pun tak tahu kita masuk ke dalam kawasan-kawasan hutan simpanan, ke tempat-tempat air terjun. Jadi kontak tu kena establish kontak dululah. Maksudnya itu yang pertama. Yang keduanya juga, kalau kita suka hiking, hiking ni saya pernah jugalah ikut tim-tim hiking ni. Jadi kita ambil peranan untuk bawa perkara-perkara yang penting lah. Contohnya kalau kita ada first aid punya bag tu, kita bawa sekali lah. Kemudian kita pun tak tahu, kadang-kadang orang hiking ni dia boleh tersesat. Kan? Jadi perlu ada orang kata makanan-makanan ringan yang boleh memberi tenaga sikit lah. Bawa. Kemudian perlu ada alat-alat yang boleh berkomunikasi, yang kita boleh adakan berkomunikasi lah. Mungkin kita perlu ada bateri power bank ke apa, kita kena ada benda-benda macam itulah. Okey. Mungkin apakah saranan tuan sendiri lah kepada masyarakat, terutamanya mereka yang berdepan dengan keadaan ataupun lokasi kan yang ada berisiko bencana ni lah. Macam tadi kita tahu, kalau kata nak pergi hiking, kita sebenarnya kena ada perancangan yang rapi kan. Bukannya ikut hati, nak pergi hiking je terus. Mungkin saranan tuan sendiri. Okey, so sekarang ni kalau ini sangat signifikan lah sebab sekarang ni kita pun dah masuk dalam dia panggil monsun timur laut. Kalau dulu monsun timur laut ni kita panggil musim tengkujuh. Sewaktu saya berada di pantai timur dulu di Kelantan, Terengganu, memang kalau monsun timur laut ni memang sangat dihubung kaitkan dengan hujan yang berterusan. Ataupun bila hujan berterusan ni paras air naik. Kemudian banjir. Jadi betul lah kalau katakan orang-orang yang berada di kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air itu, mungkin dia tahu fenomena ni sentiasa berlaku, tapi kita tak boleh underestimate sebab keadaan sekarang ni mungkin berbeza daripada 5 atau 10 tahun dahulu. Kalau banjir sekarang ni mungkin tak sama macam 10 tahun dahulu. Sebab disebabkan oleh perubahan cuaca umpamanya. Jadi nasihat saya lah, terutamanya bagi tempat-tempat yang mudah dinaiki air ni, mungkin kena double alert lah. Kalau dulu kita dah ada persediaan, kali ini persediaan tu lebih lagi. 2 kali ganda. Contohnya saya suka mengesyorkan lah kalau katakan kita ada sendiri orang kata macam ready to go bag. Ataupun setengah orang kata beg kecemasan. So dalam keadaan-keadaan kita dah ada di musim sekarang ni, saya sarankan setiap keluarga dah ada beg kecemasan tu. Maksudnya dalam tu dah ada dokumen-dokumen penting dah dimasukkan. Mungkin makanan-makanan ringan sikit dah masukkan, air, kadang-kadang lampu suluh, whistle, alat-alat perhubungan, apa saja yang dirasakan perlu, masukkan dalam beg siap-siap. Contohnya, letak di tempat yang mudah dicapai. Itu persediaan sebab apa? Sebab kalau katakan dalam keadaan tiba-tiba saja kita perlu bergerak ataupun keluar daripada tempat tinggal kita untuk menyelamatkan diri, kita dah boleh capai dan terus pergi. Itu number 1. Number 2, kalau boleh kita sentiasa mengikuti perkembangan semasa. Kita tengok apa benda mungkin dalam media ada dimaklumkan hujan lebat ke, angin kencang ke, ataupun kaji cuacanya, meteorologi punya pengumuman ke, kita sentiasa alert. Itu dari segi maklumat. Yang ketiga juga kita kena ada orang kata macam common sense kita lah. Kadang-kadang
hujan tiba tak berhenti-henti kan contohnya. Maklumat tak ada sebab nampak ni lain macam ya kan. So kita dah kena alert dan get ready. Kemudian kemudian kita kena ada establish dari segi communication. Mungkin dengan kawan-kawan ke dengan saudara mara dia tahu what is going on. Itu pentinglah. Paling setuju saya dengar apa yang tuan katakan tadi adalah kita kena alert isu-isu semasa. Sebab ini berlaku di Kuala Kedah di mana ada individu-individu yang parking kereta di JT Kuala Kedah nak menuju ke Langkawi. Mereka tak tahu situasi dekat sana bagaimana kan. Jadi bila balik semula ke tempat kereta, habis kereta sudah dinaiki air. Tapi andai kata kalau mereka tahu tentang situasi isu semasa sekarang ini, hal berkaitan dengan air pasang besar sekarang ini, mungkin mereka tidak akan parking kereta dekat sana kan. Itu kena tahu. Tuan Lokman, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini. Kita harapkan apa yang telah dilakukan berikan latihan kepada untuk menyokong lagi SIDAT ini menjadi lebih baik dan sebagainya. InsyaAllah dipermudahkan. Baik, itu dia Yang Bersetia Pesuruhjaya Pertahanan Awam Lokman Effendi Ramli. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Bahagian Pengurusan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Okey.